Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu. Sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun dan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati sekalian, kita berjumpa lagi pagi ini tuan-tuan dan puan. Ayat yang dibaca tadi ada kaitan langsung dengan tajuk yang kita nak bincang. Apa tajuk pagi ini tuan-tuan? Tajuk pagi ini walaupun perkataan itu mungkin tidak mengenai kita, tetapi tiap-tiap orang daripada kita tidak sunyi daripada melakukan dan menjadi manusia yang dilabelkan dengan label itu. Apa dia? Mereka yang muflis di akhirat. Mereka yang muflis di akhirat. Apa arti muflis? A bankrupt. Those who are declared to be bankrupt in the hereafter. Orang yang dideklar, diisytiharkan sebagai bankrupt, muflis bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, saudara ya, di dunia ini ada muflis. Ramai teman-teman yang muflis. Ya. Akta mempunyai muflis dipinda. Sebab akta itu nampaknya tuan-tuan tidak menjurus kepada nak memberi pertolongan ruang kepada mereka yang muflis. Dan akta itu tidak banyak memberikan ruang kepada memikirkan kenapa mereka menjadi muflis. Dan akta itu dikatakan tidak banyak memberi ruang kepada the sufferings of those people yang menjadi muflis bukan kerana mereka hendak menjadi muflis, yang menjadi muflis bukan kerana persoalan untuk membangunkan diri mereka, tapi muflis kerana nak memberikan satu khidmat kepada sahabat, kepada saudara, kepada teman dan sebagainya. Contoh tuan-tuan, seorang nak belajar ke overseas, peringkat PhD, Masters dan PhD selama lebih kurang dalam 5 atau 6 tahun. Tuan-tuan ya, scholarship tak dapat, kalau dapat pun very minimum. Bukan scholarship lah, macam derma siswa, bukan derma siswa lagi tuan-tuan dan puan. Hanya one-to-one, one-off macam itu, untuk membolehkan dia dan keluarganya untuk berangkat ke luar negara, katakanlah ke Amerika, katakanlah ke United Kingdom, katakanlah Australia, untuk menuntut ilmu dalam bidang pengajian lanjutan atau master's degree dan kemudian disambung kepada PhD. Sudah tentulah tuan-tuan ongkosnya tinggi, sudah tentulah ibarat tuitionnya pun tinggi, sudah tentulah tuan-tuan dan puan penglibatan keuangan untuk mereka yang akan meneruskan pelajaran pas masters dan PhD itu sangat tinggi, terutama di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk itu tuan-tuan, scholarship tak dapat, bantuan tak dapat, lembaga zakat tak bagikan bantuan, berbagai-bagai pihak yang sepatutnya dikatakan memberi bantuan tidak dapat memberi bantuan atas beberapa sebab. Tetapi semangat nak belajar melonjak-lonjak, semangat nak memperbaiki melonjak-lonjak, semangat nak mencurahkan dapur berbakti sebagai orang yang berilmu dalam beberapa disiplin melonjak-lonjak, semangat nak mengakhirkan umur-umurnya tuan-tuan dan puan menjadi manusia insya-Allah yang akan menggunakan seluruh mental faculty, kebudayan mentalnya untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki umat, memperbaiki negara dan umat melonjak-lonjak, maka dia nak belajar, nak teruskan pengajiannya. Jadi pinjam duit, pinjam. Ataupun kalau tidak pinjam pun katakanlah dapat scholarship. Katakanlah dapat scholarship, ini tadi tak dapat scholarship, pinjam duit. Tuan-tuan, katakanlah dia dapat scholarship dan untuk mendapat scholarship itu biasanya mendatangani satu perjanjian. Kalau tak bayar begini, begini hukumnya. Kalau tak bayar begini, begini dia punya hukumnya. Itu scholarship.
Ramai tuan-tuan, ramai yang terkena. Siapa yang terkena? Pakcik, makcik, teman-teman, sahabat-sahabat. Pasal apa? Mereka menjadi penjamin. Mereka menjadi penjamin kepada bantuan dalam bentuk scholarship, dalam bentuk dan mahasiswa, dalam bentuk apa juga bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan pusat, kerajaan negeri atau apa-apa badan. Apa-apa badan. Oleh GLC dan sebagainya yang menyediakan grant, ada grant untuk membantu orang-orang yang berkualifikasi, orang-orang yang mempunyai qualification untuk melanjutkan pelajaran, maka disediakan grant. Dan untuk mendapatkan grant itu, scholarship ke, dan mahasiswa ke, apa ke, dia kena tanda tangani satu perjanjian. Dan dalam menandai perjanjian itu, memerlukan untuk mendapatkan scholarship itu seorang penjamin. Maka datanglah pakcik ini menjadi penjamin. Datanglah sepupu menjadi penjamin. Datanglah orang nak bantu. Orang nak pergi belajar ni. Orang nak pergi belajar tuan-tuan depan. Mesti dibantu. Bagus. Jadi menjadi penjamin. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku ialah scholarship itu yang telah dijamin itu tak dibayar. Dah bekerja pun tak dibayar. Bahkan orang yang mendapat scholarship itu lupa bahawa dia belajar buat master, buat PhD itu adalah atas ihsan, pertolongan orang, menjadi penjamin. Tapi dia dapat gaji yang agak lumayan. Maklumlah master, masuklah PhD tuan-tuan. Tetapi tidak membayar. Memanglah, tuan-tuan, memanglah. Orang yang memberi pihak-pihak yang memberikan scholarship itu menuntut daripada dia yang menjadi orang yang pertama dan utama yang menjadi parti kepada peminjaman itu ataupun kepada beasiswa itu. Tapi atas beberapa sebab dia tak boleh bayar. Akhirnya, bila dia tidak boleh bayar atas beberapa sebab, pergilah kepada penjamin. Jadi penjamin bertanggungjawab kepada beasiswa, dan mahasiswa ataupun pinjaman bank dan sebagainya yang dibuat untuk belajar masters dan PhD. Maka tuan-tuan dan puan, apa jadi? Apa jadi tuan-tuan dan puan jadi? Penjamin tadi pun menghadapilah kesan daripada itu tuan-tuan. Dia memikul tanggungjawab itu, pihak-pihak yang berkuasa, pihak pengurusan scholarship, pihak pengurusan beasiswa, pihak bank kalau itu merupakan pinjaman, akan menuntut daripada penjamin. Tuntutan-tuntutan tidak dibuat dalam beberapa ketika, tuan-tuan, keluar surat peguam. Institusi ada peguam, kerajaan ada peguam. Orang yang tuan-tuan orang yang pergi belajar keluar negara itu tuan-tuan mendapat scholarship atau mendapat bantuan dalam apa bentuk pun, pihak yang memberi bantuan itu ada peguam. Keluarlah surat daripada peguam. Bawa kes itu ke mahkamah dan diperintahkan oleh mahkamah dalam beberapa sesi mahkamah tuan-tuan dan puan maka dia kena bayar. Tak bayar, maka dia akan diisytiharkan sebagai pembangkrut. Ramai tuan-tuan. Ramai kawan-kawan saya yang terlibat. Nak menolong kawan saya atas nama kesian, kawan saya atas nama perkenalan peribadi, kawan saya atas nama saudara, kawan saya atas nama tuan-tuan mereka yang rasanya patut bertanggungjawab atas nama dia pemimpin, ketua ketika itu, maka tidak ada tempat lain untuk pergi melainkan jumpa dia sebagai pemimpin, sebagai ketua untuk menjadi penjamin. Dan menjadi penjamin ni tuan-tuan kena tengok juga latar belakang menjadi penjamin. Bukan sebarang-sebarang orang boleh menjadi penjamin. Sebab kalau pinjamannya, katakanlah pinjamannya keseluruhannya 500,000 dan menjadi penjamin, mestilah penjamin itu mempunyai kedudukan kewangan, latar belakang, background, munasabah untuk menjadi penjamin, menjamin pinjaman RM500,000. Tak boleh bayar, pergi ke mahkamah, diisytiharkan bankrupt. Bila bankrupt, Allah, banyaklah yang tak boleh dibuat oleh bankrupt tuan-tuan. Meniaga tak boleh, membeli belah tak boleh, keluar negara tak boleh. Terlibat dalam apa pun, tuan-tuan, apa pun pertubuhan pun tak boleh. Macam-macam tak boleh. Saya pun tak dapat senarai penuhnya apa yang tak boleh, apa yang boleh dan sebagainya. Tapi banyak yang tak boleh. Keluar negara tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dalam keadaan apa pun tak boleh.
Membeli, dia katakan nak beli motorkar, tak boleh. Nak beli apa pun tak boleh. Nak beli rumah, tak boleh. Nak menjadi penjamin, tak boleh. Tak boleh. Pasal, dia bankrupt. Itu bankrupt di dunia. Dan saya nak bacakan tuan-tuan, sepotong hadis ni. Sepotong hadis, macam mana bankrupt di akhirat. Macam mana bankrupt di akhirat, tuan-tuan? Saya nak bacakan satu hadis ni yang bankrupt di akhirat. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanyakan kepada sahabat. Apa tanya Rasulullah, tuan-tuan, ya? Tahukah kamu semua siapakah orang-orang yang muflis? Tahukah kamu semua siapa dia orang-orang yang dikatakan muflis? Jawab sahabat, orang yang muflis dalam kalangan kami ialah mereka yang tidak memiliki wang dan juga harta. Jawab sahabat jawab. Orang yang muflis ya Rasulullah, mereka yang tidak ada wang, mereka yang tidak harta, hidup dalam keadaan yang sukar, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itulah yang disebut sebagai orang muflis. Jawab sahabat-sahabat atas pertanyaan Rasulullah. Bila Rasulullah tanyakan, siapa, tahukah kamu siapa yang orang yang namanya orang muflis? Siapa dia? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mereka yang muflis dalam kalangan umatku. Dengar. Mereka yang muflis dalam kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat. Nanti di akhirat nanti, tuan-tuan. Datang di kiamat di hari akhirat nanti. Yang membawa pahala. Dia bawa pahala, tuan-tuan. Dia datang di hari pengadilan nanti, di akhirat nanti, di pada masa nanti. Membawa pahala. Banyak pahala dia bawa. Pahala daripada apa, tuan-tuan? Pahala daripada solat. Pahala daripada puasa. Pahala daripada zakat. Pahala daripada haji. Pahala daripada amal makruf nahi mungkar. Dan berbagai-bagai pahala lagi yang dia buat. Dia bantu buat masjid, dia bantu buat surau, dia bantu saya, tuan-tuan, yayasan yang saya buat ini, iaitu Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dia bantu. Alhamdulillah. Bagus, tuan-tuan dan puan. Dia bantu anak yatim, dia bantu orang gelandangan, dia bantu ibu tunggal, dia bantu orang miskin, dia bantu orang fakir, dia bantu orang yang berkeperluan, dan dia bantu orang juga yang berhutang. Orang yang berhutang, tuan-tuan, yang disebutkan sebagai orang yang berhutang itu termasuk dalam asnaf yang perlu dibantu. Dia bantu, okey. Puasa dan zakatnya, namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa. Dosa apa, tuan-tuan? Pertama, dosa memaki hamun sesama manusia. Dosa memaki hamun. Allah. Maki hamun ni tak semestinya perkataan-perkataan maki dan hamun. Tuan-tuan, ya. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang kesat, menggunakan perkataan-perkataan yang tak patutnya dilabelkan perkataan itu kepada dia, menggunakan perkataan-perkataan yang mak bapak dia pun tak pernah gunakan perkataan itu kepada dia. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang jijik, didengar pun jijik, pengertiannya pun jijik. Itu, tuan-tuan, tuan dengar, ya. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa memaki hamun sesama manusia. Itu satu. Nombor dua, dosa menuduh seseorang dengan tuduhan yang jahat. Tuduh dia. Dialah yang buat itu, dialah yang buat ini. Dialah yang curi, dialah yang rasuah. Tuduh. Tetapi dia tak ada bukti-bukti yang konkret, tidak ada. Tuduh, tuan-tuan. Dialah yang menghuru-harukan masyarakat. Dialah yang menghuru-harukan masjid. Dialah dengan penyokong-penyokongnya. Bila mesyuarat dalam masjid itu, dibawa penyokong-penyokong yang tak pernah datang masjid pun datang masjid. Kerana nak memegang jawatan. Kerana nak mendapatkan jawatan. Mungkin dalam fikirannya, orang jadi jawatan kuasa masjid ini mendapat imbuhan. Dan boleh mendapat imbuhan. Jadi dia bawa penyokong-penyokongnya. Bila mesyuarat untuk memilih jawatan kuasa masjid, jadi dibawa orang-orang dia. Ini kita pun, tuan-tuan dan puan, itu pun kita, mana membawa dosa memaki hamun sesama manusia. Dosa menuduh seorang dengan tuduhan yang jahat. Itulah kerja dia. Itulah yang dia buat. Padahal tidak. Dan tidak berlaku begitu. Dan dia duduk mak mertua dia. Mak mertuanya jahat-jahat. Dialah yang mengadu domba mak mertua ni. Sebulan sekali datang turun ke rumah anaknya.
Dibawa anaknya, di brainwash anaknya, di brainwash anaknya. Kau cegailah. Anak dah 3 orang suruh bercerai, tuan-tuan. Ini menuduh, penuduh. Kan? Dan tu, memakai hamun, dosa menuduh seseorang dengan tuduhan yang jahat. Dosa nombor 3, memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Makan harta orang. Bukan dia punya, dia ambil. Tanah bukan dia punya, dia ambil. Tanah dia boleh diukur, dia kata tanah orang dah masuk tanah dia dekat 3-4 kaki. Ukur balik, alih batu sempadan. Macam-macam. Ini memakan harta ni macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan. Makan harta anak yatim lain. Makan harta orang sebelah rumah lain. Memakan harta jiran tetangga lain. Memakan harta yang secara zalim. Memakan harta yang secara haram. Misalnya memakan harta secara haram. Orang yang meninggalkan sedikit harta dan wang tunai yang ditinggalkan, yang tuan-tuan yang patutnya diselesaikan. Yang pertama, sebelum apa pun, selesaikan hutang-hutang si mati. Selesaikan apa yang diimpikan oleh si mati masa hidupnya. Selesaikan apa perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat ditunaikan semasa hidupnya. Selesaikan ibadah-ibadahnya. Kalau belum pergi haji lagi, dapat pergi haji, tak pergi haji lagi, selesaikan. Tapi tidak, tuan-tuan. Tapi tidak, adik-beradik dengan rakus. Abang sulung, abang nombor 2, tuan-tuan. Sampai tak pedulikan adik perempuan, tak bawa berunding. Adik yang tinggal di kawasan Felda, yang jauh sana. Bila dipanggil oleh pejabat tanah untuk berunding, untuk membuat bahagian pusaka dan sebagainya, tak dipanggil. Buat surat kononnya adiknya tulis surat tak dapat hadir. Dia sign aja surat tu. Benda-benda yang macam ini, tuan-tuan. Ini berlaku. Dalam masyarakat kita ini berlaku. Menuduh seseorang yang tuduhannya jahat, dosa memakan harta orang lain dengan zalim, dosa menumpahkan darah sesama manusia. Menumpahkan darah sesama manusia. Allah, tuan-tuan. Inilah. Ada ke tak ada? Ada. Ya? Santau orang. Itu termasuk tu. Meracun orang. Itu termasuk tu. Menyiram asid kepada badan orang. Itu masuk tu. Tuan-tuan ya. Mencederakan orang. Itu masuk tu. Menggunakan orang-orang upahan bagi mencederakan mereka. Ada setengahnya, tuan, membunuh orang-orang itu. Berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berlaku. Sebab itu ada orang upahan-upahan. Upahan mencedera ada. Upahan mencedera berat pun ada. Upahan membunuh pun ada, tuan-tuan dan puan. Ya. Kemudian, dosa memakan harta orang lain dengan zalim. Dosa menumpahkan darah sesama manusia. Yang kelima, dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Dah saya tak ada tadi. Memukul, mencederakan. Bayang, tuan-tuan. Pukul, mencedera. Atas berapa sebab? Atas berapa sebab? Sebab dengki, sebab hasad. Sebab nak balas dendam. Sebab nak bertanding. Nak bertanding dalam pilihan raya, nak bertanding dalam KPI ketua bahagian, ketua cawangan. Dendam, mendendam, tuan-tuan dan puan. Inilah musimnya. Tuan-tuan tengok sekarang, dendam, mendendam dan perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut-mulut manusia sekarang ni, tuan-tuan. Ini musimnya. Kita tengok betapa goyahnya masyarakat sekarang ni, tuan-tuan. Okey. Maka, tuan-tuan dan puan, maka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizaliminya ketika di dunia dahulu. 5 perkara ni, 5 perkara yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, pahalanya, mereka lakukan pahalanya, kita lakukan pahalanya, pahala yang kita buat, solat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, infak kita, wakaf kita, kerja dakwah kita, tuan-tuan, pengorbanan kita, jihad kita, tuan-tuan, pahalanya kita nampak bersusun-susunlah dapat menyelamatkan kita akhirat. Tetapi sebaliknya, pahala itu diberikan kepada orang yang kita melakukan kezaliman kepadanya tadi. Kita cuba bayangkan. Orang, katakanlah kita kutuk dia, kutuk dia. A kutuk B. A kutuk B.
banyak bawa. Sembahyang, puasa, buat keluarkan zakat, pergi haji, buat amal nahi mungkar, bagus didik masyarakat, didik jiran tetangga, bina masjid, bina surau. Banyak tuan-tuan pahalanya. Tetapi oleh kerana dia terlibat dalam 5 perkara, salah satu dari 5 perkara, maka tuan-tuan dan puan, pahala daripada ibadahnya tadi pergi kepada orang yang diumpatnya. Sementara kebaikan yang dilakukannya diterima oleh orang yang menerima tadi kezaliman dia tadi. Dia terima. Tuan-tuan, kalau mengumpat saya terima. Pahala tuan-tuan, pahala sembahyang tuan-tuan saya terima, pahala haji tuan-tuan saya terima, pahala amal ma'ruf nahi mungkar tuan-tuan saya terima, pahala pendidikan anak-anak, isteri dan suami saya terima. Pahala tuan-tuan menginfakkan apa juga yang tuan-tuan ada untuk mendirikan institusi dalam masyarakat kita, saya terima. Pahala kebaikan tuan-tuan saya terima. Pahala ibadah tuan-tuan, pergi masjid, pergi surau hari-hari, maghrib di surau, isyak di surau, subuh di surau, saya terima. Maka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizalimi ketika di dunia dahulu. Jika habis pahalanya, sedangkan belum selesai tuntutan manusia itu atasnya, maka dia ambil dosa manusia itu lalu ditanggung ke atasnya. Dan akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Allah. Sampai habis, tuan-tuan, sampai habis. Pahala-pahalanya tadi, dia berikan kepada orang yang diumpatnya, atau orang yang dikejinya, atau orang yang dizaliminya. Sampai habis pahala itu. Dan dia jadi muflis. Dia jadi muflis. Di mana dia muflis? Bukan dia muflis di Kuala Lumpur, bukan dia muflis di Taiping, bukan dia muflis di Alustar, bukan dia muflis di Singapura, di Gelang di Singapura, bukan dia muflis di Bandar Seri Begawan di Brunei, bukan dia muflis di Kuching, bukan muflis di Kota Kinabalu. Dia muflis di akhirat di sana, di akhirat tuan-tuan. Di hari kiamat, di akhirat, di padang mahsyar. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berada di atas mizan, bila kita tidak meniti titian sirat, bila kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita betul-betul mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak boleh bagi syafaat kepada kita kerana kita orang muflis ketika itu. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi para penonton yang dihormati sekalian ya. Kan itu antara dosa yang paling banyak dilakukan sesama manusia adalah berkaitan dengan lidah. Ini dia. Tulisan ini menyebutkan antara dosa yang paling banyak dilakukan sesama manusia adalah disebabkan lidah. Ni lidah. Lidah yang tidak bertulang. Ini balik kepada muflis tuan-tuan. Muflis, cerita muflis ni. Lidah yang tidak bertulang ini kadang-kala disalahgunakan untuk memaki hamun, mencela, memfitnah dan menuduh orang lain dengan tuduhan jahat. Begitu juga amalan mengadu domba, mengumpat dan sumpamanya. Selain itu ada juga yang mengambil hak milik orang lain tanpa kebenaran atau dengan cara salah serta zalim. Ini termasuk dengan cara mencuri, menipu, merampas, meragut, menyamun dan sebagainya. Dan walaupun nilai diambil itu mungkin sedikit, ia tetap akan dituntut oleh tuannya di akhirat kelak. Walaupun sikit kita ambil, harta orang kita ambil sikit, sikit banyak mana pun akan dituntut di akhirat nanti. Tuan-tuan, akhirnya tuntutan-tuntutan yang banyak daripada berbagai-bagai pihak. Banyak berbagai pihak. Menjadikan kita muflis. Tuan-tuan, kita berehat sebentar insyaAllah. Kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan sambung sikit lagi cerita. Apa tu kita tajuk pagi ni tuan? Mereka yang muflis di akhirat. Mereka yang muflis di akhirat. Kita rehat sebentar. Mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini. Iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah. Sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMUV Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya, yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMUV Childcare Center ini, FUSMUV artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Para penonton yang hormati sekalian, saya nak lanjutkan sikit pesanan daripada Tan Sabha tadi, tuan-tuan. Kita sedang mengaturkan untuk mengadakan wacana Qurrata Ayun. Yang kedua, wacana Qurrata Ayun. Yang kedua atau Parenting 2 atas tajuk Kesepakatan Ahli Keluarga Tunjang Keluarga Bahagia pada 28 November 2020 hari Sabtu 9 pagi hingga 12 tengah hari. Itu nombor-nombor yang boleh dihubungi. Nombor saya yang di bawah tu 019-213-0147. 019-213-0147. Program ini dikenalikan oleh Yayasan Kebajikan Sabha yang saya pimpin sejak 20 tahun yang lalu. Tuan-tuan, program ini dikenalikan oleh 2 orang, tuan-tuan. 2 orang ni, tuan-tuan tengok ni 2 orang. Pertama, Profesor Dr. Nur Azniza binti Ishaq. Profesor Dr. Nur Azniza binti Ishaq, Profesor Psikologi Gunaan dan Kaunseling yang banyak menjalankan kerja-kerja penyelidikan, penulisan dan juga mengajar tuan-tuan siswa-siswi dan mengajar ijazah-ijazah mereka dalam ijazah lanjutan dalam bidang-bidang ini, tuan-tuan dan puan, dan beliaulah di antara orang yang akan mengendalikan program yang akan berlangsung pada 28 hari bulan November 2020. Seorang lagi saya sendiri, tuan-tuan, saya sendiri dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun saya nak curahkan kepada mereka yang mengikuti program ini. Apa dia, tuan-tuan? Wacana Qurrata Ayun. Yang kedua, meraih ilmu sambil beramal. Meraih ilmu. Kita tak kenakan yuran penyertaan, kita tidak kenakan yuran profesional, tapi kita minta tuan-tuan yang menyertai program ini dermalah, sumbanglah, tuan-tuan infaklah, sedekahlah kepada tuan-tuan ini dia. Kepada ini. Ini. Kepada nak mendirikan ini, tuan-tuan. Anjung Husnul Khatimah. Ni, kita nak mendirikan Anjung Husnul Khatimah berharga 12 juta ringgit. Tuan-tuan tengok depan, satu komplek yang ada masjid. Depan tu masjid, tuan-tuan. Tu masjid tu. Depan tu masjid. Cadangan pembangunan komplek Anjung Husnul Khatimah di atas lot 2903. Mungkin Hulu Langat, tuan-tuan. Yang tuan-tuan ini. Jadi, tuan-tuan, ini gunanya untuk kita memberikan program kepada mereka berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90 untuk mereka mati dalam husnul khatimah. Nama ilmu yang nak diberi ialah pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Ini kita nak buat ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah mereka datang dengan cara program yang tersusun, tuan-tuan. Ada silibusnya, ada kurikulumnya. Mereka datang, tuan-tuan. Mereka datang daripada mana pun. Daripada Singapura datanglah, daripada Brunei datanglah, daripada Kota Kinabalu datanglah, daripada Kuching datanglah, daripada Perlis datanglah, daripada Johor datanglah, daripada Pahang, daripada Perak datanglah untuk mengikuti program ini. Program ini bermodul. Tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tuan, komplek yang berharga 12 juta ini, dananya, duitnya diperolehi melalui 7 cara. Pertama, wakaf. Berwakaflah, tuan-tuan. Berwakaflah. Kemudian nombor 2 ialah zakat.
Nombor 3 ialah infak. Nombor 4 ialah sedekah. Nombor 5 ialah fidyah. Nombor 6 ialah amal jariah. Nombor 7 ialah fi sabilillah. Tuan-tuan tengok, masjidnya boleh memuatkan antara 700 ke 1000 orang. Masjidnya boleh memuatkan antara 700 ke 1000 orang. Itu masjid, tuan-tuan. Itu masjid, tuan-tuan. Dan kompleks ini, Alhamdulillah, yang besar kompleks ini. Boleh menampung setiap hari 250 orang, 250 orang, 250 orang. Datanglah tuan-tuan nanti bila siap, insyaAllah. Tahun 2022 siap. Tahun depan ni tuan-tuan, insyaAllah bulan 4, bila kita dah pungut 4 juta ringgit, 1/3 daripada 12 juta, dinasihatkan supaya kita dapat memungut banyak itu untuk kita mulakan pembinaannya. Sekarang sudah terkumpul dalam lingkungan 3 juta ringgit, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Dikendalikan oleh Yayasan Sabah bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Tuan-tuan tengok tu. Perbadanan Wakaf Selangor dan satu lagi Yayasan Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan, non-profit making. Ini non-profit making. Satu-satunya di dunia. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan, mengikut teman-teman saya yang membuat kajian, yang tengok dalam Google dan sebagainya, satu-satunya di dunia, satu-satunya di Asia, dan mungkin satu-satunya di Malaysia yang kita nak buat ni, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Bantulah tuan-tuan, bantulah. Non-profit making, bukan untuk apa-apa keuntungan pun, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, satu lagi, buku-buku ni. Buku yang saya tulis ini, tuan-tuan, buku yang saya tulis pun, buku ini, tuan-tuan, tuan-tuan tengok buku ni. 3 serangkai buku ni. Dapatkan buku ni, tuan-tuan, buku 3 serangkai. Pertama, buku ni, tuan-tuan, ni. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya nak minta sangat, semua orang kena baca buku ni. Semua orang kena baca ni, Khidmat Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Sebab, kita nak menkhidmati ayah bonda yang hidup atau yang telah pergi bertemu dengan Allah. Anak-anak yang salih, anak yang salihah. Doakan mereka. Sembahyangkan pahalanya untuk mereka, tuan-tuan. Hajikan mereka. Berbagai-bagai lagi. Tuan-tuan, sedekahkan harian untuk mereka. Dan, tuan-tuan, infak dan sedekahkanlah untuk anjung husnul khatimah ini. Dan pahalanya diberikan kepada roh ibu dan ayah yang telah pergi. Inilah antara khidmat yang boleh dimainkan oleh anak-anak kepada ibu dan ayah mereka. Ini buku yang ke-42. Itu buku yang ke-41 tadi. Ini buku yang ke-42. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim, tuan-tuan. Husnul Khatimah, baca buku ni, tuan-tuan. Buku ni dalam bentuk seperti cookbook. Ditulis how to. Tetap satu chapter, ada 9 chapter. Each chapter has got, on the last part of the chapter, ada tentang memberikan tips-tipsnya. Setiap satunya ada tips, tuan-tuan dan puan. Dan tips itu boleh digunakan untuk menjadikan pedoman kepada kita. Apa dia? Untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dan saya mesti mati dalam husnul khatimah. Ni, tuan-tuan. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Ini buku yang ke-42 karangan saya. Dan buku yang ini, tuan-tuan, ini buku yang terbaru 5 bulan yang lalu. Isteriku Ketua Bidadari Syurga, karangan saya. Tuan-tuan tengok ya. Ni, karangan saya. Ni. Tajuknya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Buku ni, tuan-tuan, saya nak syorkan. Wahai ketua-ketua muslimat, ketua-ketua wanita, ketua-ketua persatuan-persatuan wanita di mana ke? Persatuan mengaji, persatuan marhaban, persatuan di taman-taman yang wanita, yang remaja dan sebagainya. Tuan-tuan boleh adakan seminar online, seminar. Sekarang ni COVID ni, seminar in person tu susah, tapi online. Tuan-tuan kumpulkan ahli-ahli persatuan, ahli-ahli wanita dan sebagainya. Mari kita adakan program. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Online aja. Tak payah datang Kuala Lumpur. Orang Brunei tak payah datang Kuala Lumpur. Orang Gelang, Singapura, orang tuan-tuan, orang Woodlands, di mana pun tak perlu datang Kuala Lumpur. Orang Tempinis tak perlu datang Kuala Lumpur. Orang Bukit Batok tak perlu datang Kuala Lumpur, tuan-tuan. Hanya di Singapura saja. Macam mana kita kendalikan? Kita kendalikan program ini secara online, tuan-tuan. Boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh 3 jam. So, kita hendak isteri, tuan-tuan, isteri kita menjadi ketua bidadari syurga. Mereka bukan jadi ahli syurga saja. Mereka bukan jadi bidadari syurga saja. Mereka menjadi ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Mari kita adakan seminar khas untuk program ini, insya-Allah. Hubungi saya, tuan-tuan. Hubungi terus saya. 019-213-0147. Hubungi saya, tuan-tuan. Ni. Hubungi saya 019-213-0147.
019-213-0140 untuk mengadakan seminar online, bengkel online, workshop online. Tajuknya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. InsyaAllah. Kontak saya, tuan-tuan. Boleh kita lanjutkan, boleh kita bincang selanjutnya, insyaAllah. Dan yang berikutnya, tuan-tuan, ya, saya telah mengadakan Telegram, tuan-tuan, Telegram, ya, dalam media sosial, satu aplikasi namanya Telegram. Telegram ni berbeza dengan WhatsApp. WhatsApp ni bilangan subscribersnya adalah terhad. Tetapi dalam Telegram ni tidak terhad. Saya nak himpunkan sekurang-kurangnya 5,000 atau 10,000 orang-orang dalam Telegram yang channel Telegram. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan ada Telegram, tuan-tuan install Telegram, pergi kepada channel Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Nanti ada link. Tuan-tuan klik link itu, dengan sendirinya tuan-tuan menjadi subscriber. Okey, tuan-tuan jadi subscriber bukan bayar 1 sen, tak ada bayar 1 sen apa pun. Jadi subscriber, kemudian tuan-tuan like and share, sebarkan kepada kawan-kawan, supaya lebih banyak orang ada dalam tuan-tuan dalam channel Anjung Husnul Khatimah di bawah Telegram itu. Jadi apa yang kita buat? Yang pertama, tuan-tuan nampak, siapa yang saya sarankan sangat, mereka yang pernah menyertai program saya sejak 30-35 tahun yang lalu. Summer camp, smart learning, parenting, program latihan korporat, program pembangunan korporat, program, tuan-tuan dan puan, program korporat moden, melihat pentadbiran korporat secara moden, tuan-tuan dan puan, Dan mereka yang telah mengikuti program saya di masjid, di surau, di madrasah, mereka yang telah mengikuti simposium saya, seminar saya, kolokium saya, bengkel-bengkel saya, daripada dulu sampai sekarang. Mereka yang telah mengikuti program saya, tuan-tuan, bersama dengan Profesor Datuk Harundin, Allah Yarham, Profesor Datuk Ismail Kamus, Profesor Hashim Yahya, Datuk Hasanuddin Al-Hafiz, Datuk berbagai-bagai lagi, tuan-tuan. Yang saya menjadi moderator pengurusi Forum Perdana Ehwal Islam selama 6 tahun. 6 tahun pukul 9 malam, hari Khamis malam Jumaat. Tuan-tuan dah ikuti kan, tuan-tuan? Itu yang sudah mengikuti saya, tuan-tuan, ribu-ribu. Ada tempatnya sampai ratus ribu yang mengikuti program kita. Di Padang, tuan-tuan, kita buat rakaman di 2 padang bola. Saya ingat di Kemaman, tak salah saya, tuan-tuan. Ribu-ribu manusia, tuan-tuan, datang. Ketika itu, Forum Perdana Ehwal Islam dengan Datuk Harundin, Datuk Ismail Kamus, Datuk Hasanuddin, Datuk Hashim Yahya, Datuk Ishak Bahrum, inilah orang-orangnya. Semuanya dah tak ada, tuan-tuan. Tinggal saya seorang sekarang ni. Semuanya dah tak ada. Semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, tuan-tuan, kemuncak ketika itu, yang hadir begitu ramai laki-laki, perempuan, muda dan tua dan sebagainya. Orang-orang ini saya harap, tuan-tuan, pergilah kepada tuan-tuan install Telegram, pergilah kepada channel Anjung Husnul Khatimah. Ada link, nanti ada link yang biru tu. Yang tulisan biru tu. Klik link itu. Tuan-tuan dengan sendirinya akan menjadi subscriber kepada Telegram saya. Dan tuan-tuan, insyaAllah dengan Telegram ini tuan-tuan menjadi subscriber dan sebar. Tuan-tuan terus sebarkan. Share, like and share. Jadi apa saja pergerakan-pergerakan yang kita buat atas nama Islam, tuan-tuan dapat ilmu itu, tuan-tuan dapat pengetahuan itu. Apa juga program-program yang boleh menonjolkan penglibatan kita semua untuk memertabatkan Islam, untuk memajukan Islam. Sila, tuan-tuan dan puan. Kita nak jadikan internet ini, media sosial ini menjadi, tuan-tuan, tempat yang paling baik, vehikel yang paling baik, kenderaan yang paling baik untuk semuanya memasuki kenderaan itu menuju mana, tuan-tuan? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau saya bersyarah di masjid, saya bagi kuliah di masjid, katakanlah kuliah subuh, yang hadir agaknya 50 orang, kuat-kuat pun 100 orang. Tapi yang ini, tuan-tuan, puluh ribu dan ada masanya ratus ribu. Sekali bersiaran ratus ribu. Inilah internet. Inilah Facebook, inilah Twitter, inilah Instagram, inilah YouTube, inilah WhatsApp, inilah Telegram, inilah Instagram. Allah, tuan-tuan, kita kena gunakan seluruhnya bukan untuk diri,
untuk Islam, untuk sanjung Allah, untuk sanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hidup dalam Islam, untuk mati dalam Islam, untuk bergerak dalam Islam, untuk memandang Islam, untuk mendengar Islam, untuk merasakan Islam dan untuk merasakan kehebatan Islam dan mati dalam hebatnya Islam itu. Saya banyak program, tuan-tuan. Antara program tadi ialah membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya hendak kalau boleh, tuan-tuan. Setidak-tidaknya, tuan-tuan, buat satu batu bata. Hadiahkan satu batu bata. Satu batu bata untuk kompleks yang besar, tuan-tuan. 12 juta. Tuan-tuan boleh menderma. Sama ada buat potongan bank, tiap-tiap bulan buat potongan bank. Sama ada secara zakat, sama ada cara wakaf, sama ada cara fidyah, sama ada sedekah, sama ada tuan-tuan buat amal jariah, fi sabilillah, sumbangan-sumbangan dalam bentuk apa pun kita nak menjayakan. Di bawah Yayasan Sabaha ni, kita bantu orang miskin, kita bantu orang fakir, kita bantu pelajar-pelajar yang tak ada duit di luar negara, pelajar-pelajar yang nak pergi, keputusannya bagus, nak pergi tiket kapal terbang tak ada, kita bantu mereka. Anak yatim kita bantu, ibu tunggal kita bantu, gelandangan kita bantu, tuan-tuan dan puan. Jadi itu ialah Yayasan Sabaha. Dalam Yayasan Sabaha inilah, menggunakan Yayasan Sabaha inilah kita nak bina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan program-program yang kita jalankan, termasuk program ini, tuan-tuan. Ini program ini, yang 28 hari bulan November, tuan-tuan, 9 pagi, 12 tengah hari, tengok, tuan-tuan, anjuran Yayasan Kebajikan Sabaha. Yayasan Kebajikan Sabaha, non-profit making. Non-profit making. It is a voluntary organisation, NGO. Tak ada buat 1 sen keuntungan pun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi, Telegram tadi, tolong tuan-tuan. Malah, sekarang juga. Tuan-tuan tengok nama senarai teman-teman kita, senarai teman-teman dalam WhatsApp group, tuan-tuan. Jadikan dia, tuan-tuan. Jadikan dia subscribers kepada channel Anjung Husnul Khatimah di bawah Telegram tadi, Telegram. Sekarang juga, tuan-tuan buat. Sekarang juga, tuan-tuan. InsyaAllah. Okey, kita teruskan tadi. Mereka yang muflis di akhirat. Mereka yang muflis di akhirat, tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang diulas tadi, tuan-tuan dan puan, ada 5 perkara. Yang ini 5 wakil 5. Siapa yang muflis di akhirat? Pertama, kesalahan memaki hamun orang. Allah, maki hamun ni, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, maki hamun, fitnah berbagai dalam media sosial. Tuan tulis dalam Facebook, tuan tulis dalam Telegram, tuan tulis dalam bentuk apa pun, dalam Twitter kita, dalam Instagram kita, dalam chit-chat kita, dalam chatting kita, tuan-tuan tulis saja, tuan-tuan, dalam WhatsApp kita. Tuan-tuan tulis, lepas tu tekan butang share. Tekan butang share, sikit je tekan butang. Dah tulis, fitnah yang kita tulis tu, tekan butang share. Bukan seorang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada 1,000 orang, 10,000 orang, 100,000 orang. Kalau tuan-tuan dalam Telegram pula, tuan-tuan, berpuluh-puluh ribu orang. Bila mereka dapat, instant. Tuan-tuan tekan share tu, tuan-tuan tekan pada pukul 6 petang, 6 1 saat, 6 2 saat, satu dunia, tuan-tuan. Real time. Satu dunia dah tersebar fitnah. Satu dunia dah sudah tersebar mengutuk. Satu dunia sudah tersebar jatuh-menjatuh. Satu dunia sudah tersebar fitnah memfitnah. Satu dunia sudah tersebar kita menelanjangkan tabiat manusia. Satu dunia sudah tersebar, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita, tuan-tuan, kita rasa seronok kerana kita menjatuhkan seseorang, menaikkan seseorang dan menjatuhkan seseorang. Ini musim sekarang ni. Di Malaysia sekarang, inilah musimnya, tuan-tuan tengok. Berapa banyak, berapa koyan, berapa pikul, tuan-tuan, berapa puluh kilo, ratus kilo, ribu kilo. Dosa-dosa yang kita lakukan, tuan-tuan. Yang sekarang ni sedang berlaku. Ni sedang berlaku di bumi Malaysia ini. Jadi inilah, tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, menuduh orang. Menuduh orang itu, tuduh orang ini. Macam-macam. Tu dalam keluarga pun kita menuduh juga. Adik-beradik pun kita menuduh juga. Menantu tuduh mak mentua tuduh menantu. Masya Allah, tuan-tuan. Hiruk pikuk masyarakat sebenarnya, tuan-tuan. Nak cari satu keluarga yang betul-betul damai, aman, hidup, tuan-tuan, bantu-membantu, hidup gembira, sejahtera, damai, bahagia, baiti jannati. Tak banyak, tuan-tuan, tak banyak keluarga yang sedemikian, tak banyak. Yang banyak,
porak-poranda, yang banyak bercerai-berai, yang banyak tidak terurus, yang banyak maki hamun, yang banyak antara keluarga fitnah memfitnah, yang banyak antara keluarga jatuh menjatuh dalam keluarga, tuan-tuan, dalam keluarga. Apalagi keluarga besar, apalagi organisasi besar, apalagi pertubuhan besar. Tuan-tuan nampak. Kemudian yang ketiga, memakan harta orang-orang ramai, orang-orang. Allah. Yang teruk sekali makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Kemudian makan harta bukan milik kita. Makan harta bukan milik kita. Milik persatuan. Makan harta masjid. Masjid. Duit masjid. Kita pinjam tanpa pengetahuan ahli jawatan kuasa masjid. Kita ambil duit tu, kita gunakan untuk perkahwinan anak kita. Tak bayar, tuan-tuan. Tak bayar. Ini yang berlaku. Saya faham masjid ni. Pasal saya pernah menjadi orang yang berkait langsung dengan pengurusan masjid di negeri Selangor. Jadi saya tahu, tuan-tuan, masalah-masalah yang dihadapi. Macam mana duit masjid ditadbir, macam mana duit surau ditadbir. Kemudian, tuan-tuan, menumpah darah orang. Menumpah darah. Kita upah orang, cederakan orang itu, cederakan orang ini. Itu menumpah darah yang fizikal. Menumpah darah yang tak nampak. Yang tak nampak. Kita tumpahkan darah orang yang tak nampak. Masih ada lagi, tuan-tuan. Santau masih lagi, racun masih ada lagi, santau angin, santau api, macam-macam lagi. Berbagai-bagai perkara gaib berlakukan. Tanam kaca lah, tanam rambut lah, tanam cebisan daripada mayat, kulit mayat lah, tanam kain-kain daripada apalah, tanam berbagai-bagai, tuan-tuan, tanam. Untuk menjatuhkan perniagaan. Kita meniaga nasi lemak, dia meniaga nasi lemak, dia maju, kita tak maju, maka kita nak jatuhkan dia. Cara-cara fizikal, cara yang nampak, kita susah nak jatuhkan dia, cara yang tak nampak, kita jatuhkan dia. Panggil bomoh Siam, panggil bomoh India, panggil bomoh daripada mana pun, kita bayar dia untuk menjatuhkan teman yang sedang maju sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Itu yang berlaku. Kemudian yang akhirnya, memukul orang. Inilah. Memukul orang ni macam-macam lah, tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni. Tidak aman, tuan-tuan. Tak, minta maaf lah saya katakan, tuan-tuan ni. Negara tidak aman sebab kita tidak memilih keamanan. Negara, masyarakat tidak aman sebab tempat yang aman, masjid, surau, lengang. Masjid, surau, madrasah, lengang. Waktu sembahyang, lengang. Orang panggil azan untuk datang ke masjid, lengang. Tapi tempat hiburan penuh, tempat makan penuh, tempat bersekeria penuh, tempat permainan kanak-kanak penuh, tempat perjudian penuh. Jadi, inilah, tuan-tuan, di antara sebabnya mengapa kita muflis di akhirat. Untuk mengelakkan kita muflis di akhirat, tuan-tuan, saya nak cadangkan 2-3 perkara. Pertama, tidak lain dan tidak bukan, balik kepada agama Allah. Balik kepada agama Allah untuk tidak jadi muflis di akhirat. Yang kedua, salat. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Minta anak jaga salat, minta isteri jaga salat, minta suami jaga salat. Yang tak salat, kena salat. Yang salat, yang kadang-kadang salat, kadang-kadang tak salat, kena istiqamah dalam salat. Tegakkan salat. Berjamaah bersalat. Pergi masjid, pergi surau kalau rumah kita dekat. Kalau jauh, tegakkan sembahyang jemaah dalam rumah kita, tuan-tuan. Suami jadi imam, isteri di belakang, anak-anak di belakang. Anak sulung jadi imam, bapa jadi di saf yang kedua, mak atau saf yang ketiga. Dan ini kita kena lakukan. Baca Quran. Yang ketiga, baca Quran. Baca Quran, tuan-tuan. Habis sembahyang, buka sekejap. Paling tidaknya satu muka. Satu muka baca Quran. Tak payah banyak-banyak sangat. Kalau boleh banyak, eloklah banyak. Tapi tak boleh banyak. Baca satu muka surat. Atau tidak pun satu ain. Satu bunga tu. Satu ain. Satu ain. Baca Quran. Jangan berlalu satu hari. Jangan berlalu satu petang. Jangan berlalu satu pagi. Jangan berlalu satu hari. Satu tengah hari. Jangan berlalu satu malam. Jangan berlalu satu siang. Tanpa kita membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Tuan, baca Al-Quran. Dan adakan majlis ta'lim wa ta'lum di rumah kita. Majlis ta'lum wa ta'lum di rumah kita. Inilah benteng-benteng perisai-perisai untuk kita tidak menjejakkan kaki. Tidak kita, kata orang, tuan-tuan, terperangkap dengan satu kehidupan, satu budaya kecil dalam keluarga kita
di mana kita terlibat dalam 5 perkara dan perkara-perkara lain. Apa dia? Dosa-dosa dan kemungkaran-kemungkaran yang membolehkan tuan-tuan kalau dia melibatkan manusia lain, pahala yang kita buat, amalan-amal kita pergi kepada dia, tak cukup begitu tuan-tuan. Dia yang kurang beramal menjadi mantap amalannya. Di mana mereka dapat amal? Daripada amalan yang kita lakukan. Kerana kita mengutuk dia, kita memfitnah dia, kita mengadu domba kepada dia, kerana kita menjatuhkan dia. Amal baik kita transfer pergi kepada dia. Jadi bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dia masuk syurga, kita masuk neraka. Walaupun di peringkat awalnya sembahyang kita lebih, puasa kita lebih, haji kita lebih, infak kita lebih, amal ma'ruf nahi munkar kita lebih. Ya, tuan-tuan, apa pun semuanya lebih. Tetapi oleh kerana kita terlibat dengan benda-benda yang disebutkan tadi, maka kita menjadi muflis bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya nak membacakan sepotong hadis lagi tuan-tuan. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat Quran, sesiapa yang mengganggu dan menyakiti lelaki yang beriman serta wanita yang beriman tanpa apa-apa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka memikul kesalahan dan berbuat dosa yang amat nyata. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan dan perempuan, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih baik dan insan yang lebih baik. Jangan lupa tuan-tuan, Telegram. Install dalam 1-2 minit saja. Tuan-tuan install Telegram. Selepas install Telegram, apa tuan-tuan buat? Tuan-tuan pergi kepada channel. Channel dalam Telegram itu namanya Anjung Husnul Khatimah. Pergi, tuan-tuan, klik Anjung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan terus menjadi subscriber kepada insya-Allah Telegram kita yang channelnya Anjung Husnul Khatimah. Lepas tu, dah tuan-tuan menjadi subscriber, sebarkan kepada teman-teman yang lain. Tengok balik tuan-tuan punya konteks, tuan-tuan punya kontak dalam WhatsApp group tuan-tuan dan puan. Apa juga group tuan-tuan dan puan, tembakkan tuan-tuan, send to them, send, share. Sebab kita nak mengadakan satu kumpulan dalam internet, satu kumpulan dalam Telegram ini untuk kita bangunkan minda, bangunkan akal, bangunkan pemikiran, bangunkan amal ma'ruf nahi munkar, bangun kita nak menambah pahala demi pahala, pahala demi pahala, pahala demi pahala. Kita nak menyebarkan ilmu, kita nak menyebarkan amal, kita nak melakukan tuan-tuan dakwah bil hal. Apa dakwah-dakwah yang ada inisiatifnya, yang ada programnya, yang ada projeknya, yang sama-sama kita nak pikul tanggungjawab ini bagi membolehkan kita mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Cukup setakat itu. Tuan-tuan, salam hujung minggu kepada isteri, kepada suami, kepada anak, kepada adik, kepada abang, kepada kakak, kepada seluruh ahli keluarga, jiran tetangga dan sahabat andai. Mudah-mudahan kita maaf-memaaf, sayang-menyayang di antara kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, mari kita tengok negara kita ni aman, sejahtera. Mari kita dibebaskan daripada COVID-19 ni. Yang pentingnya tuan-tuan, seruan daripada Duli Yang Maha Mulia daripada kebaginda Yang Mulia Agung, minta keamanan berlaku tuan-tuan, minta apa yang sedang diusahakan sekarang ini kita sokong, yang baik kita sokong, yang baik tuan-tuan dan saya mesti sokong tuan-tuan, terutama untuk anak bangsa kita yang akan datang, untuk agama kita yang akan datang, dan untuk kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah. Saya telah menyertai wacana Qurrata A'yun, anjuran Yayasan Sabha. Saya dapati ia sungguh berguna, fantastic, superb hasil kupasan panelis yang telah menyertai wacana tersebut. I highly recommend this to all parents, young and
old. I think that we can all learn something from it. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini sangat menyentuh hati saya dan saya war-warkan pada tuan-tuan dan puan-puan sertai program ini kerana program ini betul-betul berbaloi untuk kita dunia dan akhirat. Terima kasih Yayasan Sabha. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada Yayasan Sabha yang telah menganjurkan program Wacana Qurrata Ain. Suatu program parenting yang sangat relevan dan informatif untuk keluarga yang mempunyai anak-anak muda ataupun remaja. Looking forward for the next one and highly recommended for all. Saya telah mengikuti program pertama Qurrata Ayun baru-baru ini. Sangat berguna dan hebat dengan tips yang diberi. Saya syorkan tuan-puan ikuti program yang kedua yang akan diadakan pada pertengahan bulan November ini.